Pagi itu terlalu sunyi untuk sebuah berita besar, bukan sunyi yang kosong, tapi sunyi yang menahan sesuatu, seolah-olah udara sendiri sedang menunggu. Di sebuah bilik klinik yang dingin, Datin Nelidia Senrose duduk tanpa banyak bergerak. Kertas di tangannya ringan, tapi jari-jarinya menggenggam seolah ia berat seperti masa lalu. Tiada kata, hanya bunyi halus pendingin udara. Dan degupan jantung yang entah sejak bila tidak lagi stabil. Dia melihat angka-angka itu sekali, dua kali, seolah tidak percaya. Kemudian setitik air jatuh. Bukan juga kerana terkejut sepenuhnya, tapi kerana ini adalah air mata yang tertahan. Selama 7 tahun, dia tidak terus tersenyum, tidak menjerit, tidak menghubungi sesiapa. Dia hanya menangis, perlahan, senyap, seperti seseorang yang akhirnya mendengar jawapan setelah terlalu lama bertanya dalam diam. Dan di antara tangisan itu, dia masih belum berkata apa-apa. Belum. Dan in tears. Anti-ham 7 tahun bukan sekadar angka. Ia adalah malam-malam panjang, di mana harapan datang dan pergi tanpa izin. Ia adalah soalan-soalan yang tidak pernah ditanya secara terus, tapi sentiasa terasa di udara. Bila lagi? Masih belum? Kenapa diam saja? Dan setiap kali, dia hanya tersenyum kecil. Senyuman yang tidak menjawab apa-apa. Senyuman yang menutup segala yang tidak terlihat. Tidak semua orang tahu betapa sunyinya perjalanan itu. Tidak semua orang melihat berapa kali dia pulang dari pemeriksaan dengan hati yang lebih berat daripada sebelumnya. Tidak semua orang dengar doa-doa yang dia ulang, malam demi malam, tanpa pernah berhenti. Dan pagi itu, segala yang tidak terlihat itu akhirnya pecah dalam satu titik air mata. Too fine. Francis, dia mengangkat wajahnya sedikit. Masih basah. Masih tidak percaya. Bibirnya bergerak. Seolah ingin berkata sesuatu, tapi tidak keluar. Kadang-kadang kegembiraan yang terlalu dalam tidak tahu bagaimana untuk menjadi suara. Hanya tahu menjadi air mata. Itu things. Itu. Kemudian perlahan-lahan dia letakkan tangan di perutnya. Masih awal. Masih terlalu awal. Tapi sentuhan itu bukan lagi kosong seperti dulu. Ada sesuatu yang tidak dapat dilihat, tapi sangat terasa. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, dia tidak lagi bertanya mengapa. Dia hanya berterima kasih. Namun perjalanan itu tidak mudah. 3 bulan pertama, bukan seperti cerita indah yang selalu orang bayangkan. Tubuhnya menolak. Alahan datang tanpa amaran. Makanan yang dulu disukai tiba-tiba menjadi asing. Bau yang biasa menjadi musuh. Ada hari, dia tidak mampu bangun lama. Ada saat, dia memejam mata, bukan kerana letih, tapi kerana cuba bertahan. Dan di antara semua itu, dia masih tersenyum. Bukan kerana semuanya baik-baik saja, tapi kerana di sebalik kesakitan itu, ada sesuatu yang sedang tumbuh. Sesuatu yang selama ini hanya wujud dalam doa. Dia tidak menyembunyikan tangisnya. Di satu ketika, dia berkongsi. Suara yang sedikit bergetar. Mata yang tidak dapat menahan air. Dia tidak cuma kelihatan kuat. Dia tidak cuba menjadi sempurna. Dia hanya jujur. Terima kasih. Itu saja yang keluar dulu. Kepada mereka yang tidak pernah berhenti mendoakan. Kepada mereka yang mungkin tidak pernah dia kenal, tapi menyebut namanya dalam doa. Kepada wanita-wanita di luar sana, yang diam, yang menunggu, yang pernah merasa gagal. Tanpa sesiapa tahu, dia tidak bercakap panjang, tapi setiap kata, seperti datang dari tempat yang sangat dalam. Jangan putus asa. Bukan nasihat kosong. Itu adalah sesuatu yang dia sendiri pegang. Ketika segalanya terasa jauh, ketika setiap bulan membawa harapan dan juga kekecewaan, ketika senyuman mula terasa berat, ketika diam menjadi satu-satunya cara untuk bertahan. Dan kini, di satu pagi yang sunyi itu, dengan kertas yang masih di tangannya,
dengan air mata yang belum kering sepenuhnya, dengan tubuh yang masih belajar menerima perubahan, dengan hati yang masih cuba memahami, dia duduk di sana, tidak sempurna, tidak kuat sepenuhnya, tidak bebas dari rasa takut, tapi penuh dengan sesuatu yang selama ini hanya dia bayangkan dalam diam, dan di luar bilik itu, dunia masih berjalan seperti biasa. Orang datang dan pergi, langkah kaki bergema di koridor. Tiada siapa tahu bahawa di dalam bilik kecil itu, sebuah cerita yang panjang akhirnya mula berubah arah. Tanpa bunyi, tanpa sorakan, hanya seorang wanita yang memegang sehelai kertas dan untuk pertama kalinya tidak lagi merasa kosong. 7 tahun, bukan garis lurus. Ia berlipat, ia berpatah balik. Kadang-kadang, ia berhenti di tengah jalan tanpa arah. Perkahwinan mereka kelihatan tenang dari luar, gambar-gambar yang sempurna, senyuman yang cukup, ucapan yang sopan. Semua orang melihat bahagia, tapi tiada siapa melihat apa yang tidak pernah disebut. Tahun pertama, harapan masih ringan. Setiap bulan, ada debar kecil. Setiap kelewatan menjadi kemungkinan. Mereka ketawa tentangnya, bercakap tentang nama, membayangkan wajah yang belum wujud. Malam-malam itu dipenuhi angan yang lembut. Tahun kedua, soalan mula datang. Bila nak ada berita baik, dia tersenyum, angguk perlahan, jawab dengan suara yang tidak memberi apa-apa. Di dalam, sesuatu mula berubah. Harapan masih ada, tapi tidak lagi ringan. Tahun ketiga, senyuman menjadi latihan. Majlis keluarga semakin sukar. Di meja makan, ada kerusi kecil yang tidak pernah wujud. Suara kanak-kanak orang lain bergema terlalu kuat. Dia memandang, tapi tidak terlalu lama. Takut jika ada yang nampak matanya. Kadang-kadang, dia ke dapur lebih awal. Kononnya mahu bantu. Sebenarnya, mahu sembunyi. Mengelap pinggan yang sudah bersih. Menyusun sesuatu yang tidak perlu disusun. Hanya untuk tidak perlu menjawab, masih belum. Tahun keempat, diam menjadi pilihan. Bukan kerana tiada kata, tapi kerana setiap kata akan membuka sesuatu yang dia cuba tutup. Ada malam, dia duduk sendirian. Lampu tidak terlalu terang. Telefon di tangan, tapi tidak digunakan. Dia membaca kisah orang lain, kisah yang hampir sama, kisah yang berakhir dengan tangisan atau keajaiban. Dan dia bertanya dalam hati, yang mana satu untuk aku? Tahun kelima, letih mula terasa. Bukan letih fizikal, letih menunggu, letih berharap, letih menjawab dengan senyuman. Ketika hati tidak lagi tahu bagaimana untuk yakin, dia masih berdoa, masih. Tapi doa itu tidak lagi lantang. Ia menjadi bisikan, seolah takut. Jika terlalu berharap lagi, dia tidak mampu menahan jika kecewa. Tahun ke-6, dia belajar untuk tidak bertanya. Belajar menerima hari tanpa menunggu sesuatu berlaku. Belajar melihat kehidupan tanpa membandingkan. Tapi di sudut kecil hatinya masih ada ruang. Ruang yang tidak pernah diisi. Ruang yang tidak pernah ditutup. Bantu der tuan-tuan. Dan setiap kali menghadiri majlis kawin, hari jadi, majlis keluarga, dia berdiri di sana. Cantik, tenang, sempurna. Di mata orang lain. Tapi matanya selalu mencari sesuatu. Sesuatu yang tidak pernah muncul. Ada ketika dia hampir menjawab jujur. Ketika seseorang bertanya lagi, dengan nada yang kononnya prihatin, dia hampir berkata, doakan saja. Tapi suaranya berhenti di tengah jalan. Kerana dia tahu, jika dia mula bercakap, dia mungkin tidak akan mampu berhenti. Suaminya di sebelah. Diam juga. Kadang-kadang genggaman tangan itu lebih kuat daripada biasa. Tanpa kata, hanya satu isyarat, kita masih di sini. Walaupun dunia tidak tahu apa yang mereka lalui, dan 7 tahun itu tidak pernah diceritakan sepenuhnya, tidak pernah dijadikan tajuk, tidak pernah dijelaskan panjang. Ia disimpan rapat, di antara senyuman yang dilihat orang, di antara gambar yang dikongsi, di antara kata-kata yang dipilih dengan berhati-hati,
Kerana tidak semua kesakitan perlu ditunjukkan. Ada yang kaya perlu ditanggung sendiri, dalam diam, Cedar dalam, Watitio, dan sekarang apabila dia memegang kertas itu, semua ada tahun itu tidak hilang, tidak terpadam. Ia masih ada dalam setiap air mata yang jatuh, dalam setiap hembusan nafas yang berat, dalam setiap detik dia cuba percaya semula. 7 tahun itu tidak dilihat sesiapa, tapi tubuhnya ingat, hatinya ingat. Dan mungkin itulah sebabnya dia tidak tersenyum dulu. Dia menangis dulu. Bilik itu terlalu tenang, seperti masa berhenti, tepat sebelum sesuatu berubah. Bau antiseptik masih sama. Dinding putih masih dingin. Jam di dinding berdetik perlahan, seolah sengaja melambatkan saat itu. Datin Nelidia Senrose duduk tegak, tapi bahunya sedikit tegang. Kertas laporan di tangannya sudah dilipat berkali-kali, walaupun tiada apa yang berubah pada angka-angka itu. Dia menunggu, bukan untuk jawaban baru, tapi untuk pengesahan. Kerana kadang-kadang harapan paling besar tetap perlukan seseorang untuk mengatakannya dengan suara. Sen. Adhonario. Pintu dibuka perlahan. Doktor masuk dengan langkah yang biasa. Terlalu biasa untuk sesuatu yang luar biasa. Tiada musik, tiada drama. Hanya seorang doktor dan seorang wanita yang telah menunggu 7 tahun untuk satu ayat. Doktor duduk, melihat laporan itu, melihatnya, dan kemudian satu senyuman kecil. Dokpis itu berlebihan, tapi cukup untuk membuat jantungnya berhenti seketika. Ada perkembangan baik, hanya itu, ayat pendek, ringkas, tapi seperti membuka sesuatu yang selama ini terkunci rapat. Dia tidak terus faham, atau mungkin dia tidak berani untuk terus faham. Matanya berkedip perlahan, seolah cuba menangkap makna tanpa terlalu berharap. Awah, mengandung, sunyi. Bukan kerana tiada bunyi, tapi kerana semua bunyi hilang serentak. Jam di dinding tidak lagi kedengaran. Langkah di luar bilik seolah jauh. Hanya tinggal satu perkara, kata itu, mengandung. Oh, dia tidak bergerak, tidak terus menangis, tidak terus tersenyum. Seperti tubuhnya, perlu beberapa saat untuk mengejar apa yang baru saja terjadi. Bibirnya terbuka sedikit, tapi tiada suara keluar. Matanya mula basah. Perlahan, bukan letusan, tapi seperti air yang sudah lama penuh, akhirnya melimpah. Ditetes, I sekifiu. Betul, suaranya hampir tidak kedengaran. Bukan kerana lemah, tapi kerana takut. Takut jika ini hanya salah dengar. Takut jika ini hanya mimpi yang akan hilang sebaik dia membuka mata sepenuhnya. Doktor mengangguk, tenang, pasti. Dan dalam satu anggukan itu, segala yang dia tunggu selama ini menjadi nyata. Yatsif, si sensin. Nafasnya terhenti seketika. Kemudian keluar panjang. Seperti seseorang yang akhirnya dibenarkan untuk lega. Bahunya jatuh sedikit. Jari-jarinya yang tadi menggenggam, kini longgar. Dan tanpa amaran, air mata itu datang lebih deras, lebih jujur. Bukan tangisan yang teratur, bukan tangisan yang cuba dikawal, tapi tangisan yang tidak lagi mahu disimpan. Dia menutup wajahnya, bukan untuk sembunyi, tapi kerana terlalu penuh, terlalu banyak yang datang serentak. 7 tahun penantian, malam-malam sunyi, doa-doa yang tidak pernah putus, harapan yang pernah hampir padam. Semuanya bertemu dalam satu saat. Dan tubuhnya tidak tahu cara lain selain menangis. Doktor tidak banyak berkata. Tidak perlu, kerana ada berita yang tidak memerlukan penjelasan panjang. Ada ayat yang cukup sekali untuk mengubah seluruh arah hidup seseorang. Citin dan Fei. Dia mengangkat wajahnya semula. Masih basah. Masih tidak sepenuhnya percaya. Tapi ada sesuatu yang berbeza. Dalam matanya, ada cahaya kecil. Cahaya yang dulu pernah ada, kemudian hilang, dan kini kembali. Perlahan, rapuh. Tapi nyata, tangannya secara refleks bergerak ke perutnya. Maksudnya dan para perubahan yang boleh dilihat. Masih terlalu awal. Tapi sentuhan itu tidak lagi kosong seperti sebelumnya. Ada sesuatu di situ. Sesuatu yang belum boleh disentuh.
tapi sudah mengubah segalanya. Oh, dia ketawa kecil di antara tangisan. Ketawa yang tidak sempurna. Ketawa yang bercampur air mata. Yours seperti seseorang yang akhirnya tidak tahu harus memilih antara menangis atau tersenyum. Key to redident. Amatuyern. Terima kasih. Dia tidak pasti kepada siapa, doktor, dirinya sendiri, atau sesuatu yang lebih besar, yang selama ini dia hanya panggil dalam doa. Hei, dan di luar bilik itu, dunia masih sama. Orang masih berjalan. Pintu masih dibuka dan ditutup. Hari masih bergerak seperti biasa. Tapi bagi dia, semuanya sudah berubah. Dalam satu ayat pendek, dalam satu anggukan tenang, dalam satu saat yang terlalu sunyi untuk disedari orang lain, sebuah kehidupan baru sudah mulai menulis dirinya. Tidak lama selepas itu, dia tidak terus meraihkan, tiada pengumuman besar, tiada kata-kata panjang, hanya satu ruang kecil di skrin telepon dan satu hati yang masih bergetar. Datin Nelidia Senrose memandang kamera seketika, seolah bertanya pada dirinya sendiri. Perlukah aku kongsi? Jarinya menyentuh skrin, kemudian berhenti. Kerana apa yang ingin dia katakan bukan sekadar berita. Ia adalah 7 tahun yang tidak pernah dia ceritakan sepenuhnya. Kantin. Coffee note. Akhirnya, dia tekan record. Tiada skrip, tiada persediaan. Hanya wajah yang jujur dan mata yang sudah mula basah. Sebelum dia sempat berkata apa-apa, saya, suaranya terhenti. Bukan kerana lupa, tapi kerana terlalu banyak yang ingin keluar hingga tidak tahu mana yang harus didahulukan. Dia menarik nafas, dalam, perlahan. Tapi nafas itu sendiri bergetar. Air mata jatuh lagi. Tanpa izin, tanpa kawalan, dan kali ini dia tidak cuba menahannya, kerana ini bukan tangisan yang ingin disembunyikan. Ini adalah tangisan yang sudah terlalu lama tertahan, dirty for unintervened. Saya sangat bersyukur. Perkataan itu keluar, pecah di tengah jalan. Tidak sempurna, tidak lancar. Tapi mungkin itulah bentuk paling jujur bagi rasa syukur yang terlalu besar. Itu bukan hanya air mata bahagia. Ia lebih dalam dari itu. Lebih berat, lebih penuh. John, air mata itu adalah tentang setiap kali dia pulang dengan harapan kosong. Tentang setiap malam, dia berbaring dan berpura-pura kuat tentang setiap soalan yang dia jawab dengan senyuman. Walaupun hatinya mahu diam. Yang tentang setiap kali dia berkata tak apa, padahal jauh di dalam dia masih menunggu. Air mata itu adalah tentang kelegaan. Kelegaan yang tidak datang dengan sorakan, tapi datang perlahan, seperti beban yang satu demi satu, akhirnya dilepaskan. Dia tidak perlu lagi menjawab dengan senyuman kosong. Tidak perlu lagi mengelak pandangan. Tidak perlu lagi berpura-pura, semuanya mudah. Untuk pertama kalinya, dia boleh bernafas, tanpa menahan apa-apa. Dan di antara semua itu, ada juga bayang lama. Kenangan yang tidak hilang. Kenangan tentang kegagalan. Tentang harapan yang pernah patah. Tentang saat-saat dia hampir percaya bahwa mungkin ini bukan untuknya. Kenangan itu tidak pergi. Ia hanya berdiri di belakang, diameter, melihat. Seolah menjadi saksi betapa jauhnya perjalanan ini. Dia tersenyum sedikit. Dalam tangisan itu, senyuman yang tidak sempurna, tapi cukup. Cukup untuk menunjukkan bahwa kali ini dia tidak bersendirian. Terima kasih kepada semua. Dia berhenti lagi. Air mata menutup separuh kata. Yang mendoakan suara itu pecah. Bukan kerana lemah, tapi kerana terlalu jujur. Kerana dia tahu ada doa-doa yang tidak pernah dia dengar, tapi tetap sampai. Ada nama-nama yang tidak pernah dia kenal, tapi tetap menyebutnya dalam harapan. Dan mungkin itulah yang membawanya ke saat ini. Video itu tidak sempurna. Tiada pencahayaan khas. Tiada suntingan rapi. Hanya seorang wanita yang akhirnya berhenti menyembunyikan tangisnya. Dan itu lebih kuat daripada apapun. Bertie Dermantion, Scientific. Di hujung rakaman, dia tidak berkata banyak. Tidak perlu, kerana mata yang basah itu
sudah menceritakan segalanya tentang syukur, tentang lega, tentang luka lama yang masih ada, tapi tidak lagi menyakitkan seperti dulu. Dan apabila video itu dimuat naik, ia bukan sekadar perkongsian. Ia lagi surveikan hat yang akhirnya dibuka perlahan, tanpa hiasan, tanpa perlindungan. Dan di sebalik setiap air mata yang jatuh di skrin itu, ada satu perkara yang tidak dapat disembunyikan lagi, bahwa perjalanan ini tidak pernah mudah. Dan mungkin tidak akan pernah dilupakan. 3 bulan pertama, tidak seperti yang orang bayangkan. Tiada cahaya lembut, tiada detik indah yang sentiasa manis. Hanya tubuh yang tiba-tiba menjadi asing. Datin Nelidia Senrose bangun satu pagi, dan dunia terasa berbeza. Bukan kerana berita itu, bukan kerana kegembiraan, tapi kerana tubuhnya seolah menolak segalanya. Mual datang tanpa amaran. Bau yang dulu biasa, tiba-tiba terlalu kuat. Minyak wangi, makanan, udara sendiri. Semua terasa berlebihan. 13? Oh, ada di Tenant Hereford. Ada hari, dia duduk di tepi katil terlalu lama. Tidak bergerak, bukan kerana tidak mahu, tapi kerana setiap pergerakan kecil seperti memanggil gelombang yang tidak dapat dia kawal. Perutnya kosong, tapi juga tidak menerima apa-apa. Tubuhnya lemah, tapi fikirannya tidak berhenti. Dan malam menjadi lebih panjang dari biasa. Dia berbaring, mata terbuka. Lampu dimatikan, tapi fikirannya masih terang. Ada saat, dia bangun perlahan, berjalan ke bilik air dalam gelap. Tangan menyentuh dinding, mencari keseimbangan. Tiada siapa melihat itu, tiada kamera, tiada kata-kata. Hanya dia dan tubuh yang sedang belajar menerima sesuatu yang baru. Dan alahan itu bukan sekadar rasa tidak selesa. Ia mencabar. Setiap hari seperti ujian kecil yang berulang. Apa yang boleh dimakan hari ini mungkin tidak lagi boleh esok. Apa yang terasa ringan pagi tadi boleh menjadi terlalu berat menjelang petang. Dan di tengah semua itu, dia masih perlu tersenyum. Masih perlu kelihatan baik-baik saja. Ada ketika dia duduk diam, tangan di perut, nafas perlahan, seolah berbicara tanpa suara. Kita boleh lalui ini, walaupun tubuhnya tidak selalu bersetuju. Dia tidak banyak misconception tentang bahagian ini. Kerana tidak semua orang faham bahawa kegembiraan tidak menghapuskan kesakitan. Kebahagiaan boleh datang bersama keletihan. Bahawa sesuatu yang sangat diinginkan masih boleh terasa sukar untuk dilalui. Katie Tate, Tenant for you. Ada malam, air matanya jatuh lagi. Bukan kerana sedih, tapi kerana penat. Penat menjadi kuat. Penat menahan rasa. Penat cuba menikmati ketika tubuhnya tidak memberi ruang. Dan dalam keletihan itu, dia masih memilih untuk bertahan. Dia masih memilih untuk bangun keesokan hari. Masih memilih untuk mencuba lagi. Walaupun semalam terasa terlalu berat. Kerana di sebalik semua ini, ada sesuatu yang dia tunggu terlalu lama. Sesuatu yang tidak akan dia lepaskan, hanya kerana jalan ini tidak mudah. Dia belajar perlahan-lahan. Belajar menerima hari yang tidak sempurna. Belajar menghargai saat kecil, walaupun hanya mampu makan sedikit. Walaupun hanya mampu duduk tanpa rasa pening. Belajar bahawa ini juga sebahagian daripada perjalanan. Kadang-kadang dia tersenyum sendiri di tengah rasa mual, di tengah keletihan. Senyuman kecil yang hampir tidak kelihatan, seolah mengingatkan dirinya, ini bukan hukuman. Ini tanda sesuatu sedang berlaku. Dan walaupun tiada siapa benar-benar melihat, setiap malam tanpa tidur, setiap pagi yang berat, setiap detik dia cuba menyesuaikan diri, semuanya sedang membentuk sesuatu. Sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang tidak sempurna, tapi sesuatu yang dia pilih untuk terus jalani. Two-Face. Kerana kebahagiaan itu bukan datang dalam bentuk yang selalu lembut. Kadang-kadang, ia datang bersama cabaran. Dan dia tidak lari, tidak berhenti, tidak berpatah balik. Walaupun tubuhnya letih, walaupun hatinya diuji, dia masih di situ, masih bertahan, masih memilih
untuk kekal dalam perjalanan ini, walaupun setiap langkah tidak pernah semudah yang orang lihat. Dan di tengah semua itu, di antara mual yang datang tanpa amaran, di antara malam yang terlalu panjang, ada sesuatu yang perlahan-lahan berubah, bukan pada tubuhnya, tapi pada cara dia melihat setiap detik. City Teenagers. Jan Datin Nelidia Senrose tidak lagi menunggu hari sempurna, karena dia tahu hari itu mungkin tidak akan datang dalam bentuk yang dia bayangkan. Sebaliknya, dia mula mencari detik kecil, detik yang hampir tidak disedari orang lain. Pagi yang masih berat, tapi dia duduk di tepi katil dan tidak terus mengeluh. Sebaliknya, dia meletakkan tangan di perutnya, perlahan, sangat perlahan, seolah takut jika sentuhan itu terlalu kuat, ia akan mengganggu sesuatu yang masih terlalu rapuh. Maudi Fuan, Honin Fuan Fine Fu. Tiada perubahan yang boleh dilihat, tiada gerakan, tiada tanda jelas. Tapi dia tetap tersenyum. Senyuman kecil, hampir tidak kelihatan. Tapi benar, nonton. On teacher taste, ada saat dia berdiri di depan cermin. Wajahnya sedikit pucat, matanya tidak cukup rehat, tapi dia tidak memandang kekurangan itu. Dia memandang lebih dalam ke sesuatu yang sedang berlaku, tanpa bunyi. Dan sekali lagi, senyuman itu muncul. Tidak besar, tidak untuk orang lain, hanya untuk dirinya. Sikan dia di peyadansan Fordstans. Diamlah belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dengan tenaga. Kadang-kadang, ia datang ketika tubuh hampir tidak mampu. Kadang-kadang, ia muncul di antara rasa tidak selesa. Dan itu tidak menjadikannya kurang bermakna. Maun di fairness. Siu, ada hari dia masih lemah, masih perlu duduk lebih lama, masih perlu menutup mata, walaupun belum waktunya tidur. Tapi di antara itu, dia berbicara tanpa suara, dengan sesuatu yang belum dapat menjawab. Hah? Kita kuat kan? Bukan pertanyaan, lebih seperti janji kecil, yang hanya dia dan apa yang sedang tumbuh dalam dirinya faham. Other once, dia tidak lagi melawan setiap kesakitan, tidak lagi mempersoalkan setiap ketidakselesaan. Ya dia kembali ada pendrims. Kehebatan itu adalah sebahagian daripada cerita bahwa setiap rasa itu bukan musuh, tapi tanda. Tanda bahwa sesuatu sedang hidup, sedang berkembang, sedang menjadi nyata. Borkenin found toward, beyond 4 beats. Dan disitulah dia menemukan bentuk kebahagiaan yang lain, bukan yang lantang, bukan yang sempurna, tapi yang jujur, yang wujud walaupun bersama keletihan. Seeing teen, watin ditian had. Ada ketika dia ketawa kecil, tiba-tiba tanpa sebab besar. Mungkin kerana satu suapan yang akhirnya tidak membuatnya mual. Mungkin kerana satu hari yang terasa sedikit lebih ringan. Ataupun mungkin kerana dia sedar, dia masih di sini, masih berjalan, masih membawa sesuatu yang selama ini hanya menjadi harapan. Dan dalam setiap langkah yang perlahan itu, dia tidak lagi tergesa-gesa, tidak lagi mahu sampai cepat. Kerana untuk pertama kalinya, perjalanan itu sendiri sudah cukup berharga. Walaupun tidak mudah, walaupun tidak sempurna. Dan fees, son. Tangannya kembali ke perutnya, refleks, seperti sudah menjadi kebiasaan, dan kali ini senyumannya datang lebih cepat, lebih tenang, lebih pasti. You see Tifondens, sediratunandu, kerana dia akhirnya faham bahwa kebahagiaan tidak selalu datang tanpa rasa sakit. Kadang-kadang ia datang bersama, beriringan, saling mengisi. Dan dalam diam itu, dia memilih untuk merasakan semuanya, sepenuhnya. Dan ketika semuanya masih terasa baru, masih rapuh, masih sukar dipercayai sepenuhnya, dia mula melihat kembali sesuatu yang selama ini tidak pernah benar-benar hilang. Sokongan. Telepon di tangannya tidak lagi sunyi seperti dulu. Skrin menyala, bukan sekali, berkali-kali. Notifikasi demi notifikasi. Nama-nama yang dia kenal. Dan lebih banyak lagi yang tidak pernah dia temui. Sound found forth. Coordinator. Datin Nelidia Senrose membaca satu demi satu. Perlahan. Tidak tergesa. Seolah setiap ayat perlu dirasakan, bukan sekadar dilihat. Padahal, semoga dipermudahkan. Kami doakan yang terbaik.
Jangan putus asa, kami sentiasa ada. Ayat-ayat itu pendek, ringkas. Tapi di baliknya, ada sesuatu yang tidak boleh diukur. So, ada mesej lama yang pernah dia baca dalam diam. Pada malam-malam ketika dia sendiri tidak pasti, adakah dia masih mampu berharap mesej yang dia tidak balas? Bukan kerana tidak menghargai. Tapi yang kena dia tidak tahu bagaimana untuk menjawab tanpa membuka luka. Suits teen form, bahan and fadent, dan sekarang dia membacanya semula dengan mata yang berbeza, dengan hati yang tidak lagi sepenuhnya berat seperti dulu. Si, Fran Tidi, ada komen yang sederhana, tanpa kata besar. Hiran Ciwarupo ayat, tunggu saja, masa awak akan tiba. Dan entah kenapa, ayat itu berhenti lebih lama di matanya, seolah seseorang telah memahami sesuatu yang dia sendiri sukar ungkapkan. Kedi, Chanding to do the air matanya jatuh lagi, bukan kerana sedih, tapi kerana dia akhirnya sadar, dia tidak pernah benar-benar sendirian. Walaupun perjalanan itu terasa sunyi, walaupun tiada siapa berada di sisinya setiap hari, ada doa-doa yang berjalan bersamanya. Ada harapan orang lain yang diam-diam menyokong langkahnya. Dia menaip sesuatu, berhenti, padam. Tulis semula, kerana terima kasih. Terasa terlalu kecil untuk semua itu. Terlalu ramai yang mendoakan saya. Dia berhenti seketika, menarik nafas. Dan saya rasa saya tidak mampu membalas satu persatu, jari-jarinya terhenti di skrin. Kerana ini bukan sekadar ucapan. Ini adalah pengakuan bahwa di sebalik semua senyuman yang dilihat orang, ada tangan-tangan tidak terlihat yang memegangnya dari jauh. Oke, tindi, katatis transfei. Dia teringat, setiap kali seseorang meninggalkan komen, setiap kali ada yang berkata, kami tunggu berita baik dari awak. Pada waktu itu, dia hanya mampu tersenyum. Sekarang, dia akhirnya faham betapa besar makna kata-kata itu. Hadn't need the hand wine on the drone. Dia tidak melalui ini sendirian. Walaupun bilik itu pernah sunyi, walaupun malam-malam terasa panjang, ada suara-suara kecil yang tetap ada, tidak memaksa, tidak mendesak, hanya menemani. Oh, dan mungkin itulah yang membuatkan dia masih bertahan. Bukan hanya kerana dirinya, tapi kerana ada orang lain yang juga percaya, walaupun dia hampir tidak mampu. Tuts, dia menutup telefon perlahan. Bukan kerana mesej itu sudah habis, tapi kerana hatinya sudah terlalu penuh. Penuh dengan rasa yang tidak mudah dijelaskan. Tangannya sekali lagi kembali ke perutnya. Refleks. Dan kali ini, senyuman itu datang bersama sesuatu yang lain. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua yang tidak pernah benar-benar pergi. Sututin and trendy naon, Seaforted, kerana dalam perjalanan yang panjang itu, walaupun langkahnya sering sunyi, jejaknya tidak pernah benar-benar kosong. Dan di antara semua yang dia lalui, ada sesuatu yang perlahan-lahan terbentuk dalam dirinya, bukan sekadar cerita, tapi satu pesan. Tidak keras, tidak dipaksa, hanya seperti bisikan. Si Tatru Texan Tidiud, Datin Nelidia Senrose tidak berdiri sebagai seseorang yang berjaya. Dia tidak melihat dirinya seperti itu, kerana dia tahu, di luar sana, masih ramai yang berada di titik yang sama, seperti dia dulu, menunggu dalam diam, tanpa jawapan. Tian Ford, badan daun-daun, dia menarik nafas perlahan, seolah setiap kata yang akan keluar perlu dipilih dengan hati. Bukan untuk meyakinkan, bukan untuk memberi harapan palsu, tapi hanya untuk menemani. Handi. Fake. Kalau awak masih menunggu, ayat itu bermula. Hampir seperti suara dalam kepala sendiri, lembut, perlahan. Saya faham, tidak panjang, tidak indah. Tapi jujur, kerana dia pernah berada di situ. Di tempat di mana setiap bulan terasa seperti ujian. Di tempat di mana setiap soalan terasa lebih berat daripada biasa. Di tempat di mana harapan datang dan pergi tanpa amaran. Jangan berhenti. Dia tidak meninggikan suara. Tidak perlu. Kerana kata itu bukan untuk dunia, hanya untuk mereka yang benar-benar tahu rasa itu. Walaupun penat, walaupun kadang-kadang awak rasa kosong, walaupun ada hari
Awak tak tahu nak percaya lagi atau tidak. Setiap ayat jatuh perlahan. Seperti seseorang yang duduk di sebelah tanpa memandang, tapi memahami sepenuhnya. Dia tidak berkata bahawa semuanya akan menjadi baik. Dia tidak menjanjikan keajaiban. Kerana dia tahu, setiap perjalanan berbeza. Setiap cerita punya jalannya sendiri. Tapi dia tahu satu perkara, bahawa berharap bukan satu kesalahan. Bahawa menunggu bukan kelemahan. Bahawa menangis dalam diam tidak membuat seseorang kurang kuat. Tuh, kalau awak masih di sini, dia berhenti seketika. Itu sudah cukup kuat. Bab 18. Sanad T30. Tidak semua orang akan faham ayat itu. Tapi mereka yang sedang melalui akan tahu bahawa untuk terus bangun setiap hari, walaupun hati terasa berat, itu sendiri sudah satu kemenangan kecil. Dia menundukkan sedikit wajahnya. Air mata tidak jatuh kali ini, tapi matanya masih basah. Seperti ada sesuatu yang masih tinggal di situ. Dan kalau satu hari nanti, dia tidak menghabiskan ayat itu, tidak perlu. Kerana harapan itu tidak perlu disebut dengan jelas untuk dirasakan. Si kemintikan for sediriti. Dia hanya tersenyum. Kecil, tenang, fifint. Hitin tu dari sintu sand. Seolah berkata, teruskan. Walaupun perlahan, walaupun sunyi, walaupun tiada siapa nampak. Daughters. Chatter. Kerana kadang-kadang perkara yang paling indah, dahang, bukan kepada mereka yang paling kuat, tapi kepada mereka yang tidak pernah benar-benar berhenti. Dia menunggu selama mana tanpa sesiapa benar-benar tahu. Ada malam-malam itu di mana air mata jatuh, tapi suaranya tetap diam. Berapa kali dia tersenyum hanya untuk menutup sesuatu yang tidak pernah sembuh sepenuhnya, dan dalam saat itu, ketika satu ayat mengubah segalanya, apa yang muncul dulu dalam fikirannya? Satu tangan diletakkan perlahan di perutnya, tidak tergesa, tidak menekan. Hanya sentuhan yang hampir tidak terasa, tapi penuh makna. Bikin chant fitens timt. Bilik itu sunyi, tiada suara, tiada langkah. Hanya udara yang bergerak perlahan dan satu tubuh yang akhirnya tidak lagi kosong. Sun. Tiny. Cahaya pagi menyelinap masuk melalui jendela. Lembut, tipis, menyentuh wajahnya tanpa mengganggu apa-apa. Seperti tahu, ini bukan saat untuk bising. Down diamond feeder, honest quotes. Dia tidak berkata apa-apa. Tidak perlu, kerana ada sesuatu yang sedang berlaku tanpa memerlukan kata. Di dalam diam itu, ada satu detik kecil, sangat kecil, hampir tidak dapat didengar. Seditider. Hanon hitidid, satu degupan, perlahan, jauh di dalam. Hanadin stidert andrein hantraiban. Dan entah sejak bila, segala yang dulu terasa kosong, tidak lagi begitu. Hanya satu tangan yang masih di situ, satu cahaya yang terus masuk tanpa suara, dan satu kehidupan kecil yang baru saja mula berdenyut